Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat manusia secara beramai-ramai berduyun-duyun memasuki agama Allah beramai-ramai, maka bertasbihlah, memuji akan Allah serta bertaubatlah, karena Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Saudara Ustaz Azri selaku pengacara majlis, sahabat saya yang amat berhormat Menteri Besar Kedah Darul Aman Datuk Seri Sanusi Muhammad Nur, yang juga selaku Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusan, yang dikasihi Ayanda Tuan Guru Senator Datuk Haji Hussein Awang, Pesuruh Jaya PAS Negeri Terengganu, sahabat saya yang berhormat Tok Lee, pengurusi Bersatu Negeri Terengganu, yang juga ahli exco kerajaan negeri, sahabat saya yang berhormat Ustaz Cik Alias yang dipertua PAS kawasan Kemaman, serta yang berhormat Tuan Haji Hanafiah timbalannya, yang berhormat Dr. Halil Hadi, ahli exco kerajaan negeri Terengganu, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Yahya Ibrahim, pengurusi Muafakat Nasional Negeri Terengganu, yang berbahagia Datuk Haji Termizi, pengurusi Muafakat Nasional Kelantan, rakan-rakan ahli-ahli yang berhormat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya juga turut memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama dengan sebegini ramai jentera pilihan raya PAS Kemaman dan adik kakak penduduk Kemaman, dan juga turut disertai oleh puluhan ribu yang mengikuti majlis kita pada malam ini secara dalam talian. Bersyukur kerana yang pertamanya
Ini adalah penampilan saya yang pertama dan ucapan ceramah umum saya yang pertama atas sifat jawatan yang baru diamanahkan kepada saya sebagai ahli jawatan kuasa pusat PAS dan juga sebagai timbalan ketua pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat bagi membantu yang amat berhormat Datuk Sri Sanusi selaku ketua pengarahnya. Izinkan saya mengambil peluang dan kesempatan ini untuk merakamkan sekali lagi ucapan penghargaan dan terima kasih saya kepada Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru Presiden PAS dan ahli-ahli jawatan kuasa pusat PAS yang telah sudi meletakkan saya sebagai salah seorang daripada yang diamanahkan untuk berjuang bersama-sama dengan rakan-rakan pucuk pimpinan PAS dan memberikan tanggungjawab untuk membantu jentera pilihan raya PAS dan pilihan raya Parlimen PRK Kemaman adalah pilihan raya yang pertama yang turut menjadi tanggungjawab saya untuk memastikan PAS di Kemaman mencipta kemenangan besar menewaskan Barisan Nasional insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak berhasrat untuk mengulas tentang perjalanan politik saya. Itu sudah pun selesai, sudah pun berakhir. Tidak perlu dan tidak ada apa lagi yang perlu dikupas, melainkan tanggungjawab kita adalah untuk terus memperkasakan perjuangan Parti Islam se-Malaysia PAS yang pada hemat saya satu-satunya parti yang telah berjuang sejak sebelum kemerdekaan dengan hasrat dan tujuan untuk memastikan kita membina sebuah negara bangsa merdeka dan berdaulat dengan meletakkan Islam serta kedudukan orang-orang Melayu dalam negara kita ini pada tempat yang sewajarnya. Kalau dulu ada UMNO dan dulu ada PAS sebelum merdeka, berjuang seiring walaupun dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang sedikit berbeza, namun pada hari ini dapatlah kita katakan sudah tidak ada dua parti yang meneruskan aspirasi menjulang kedudukan agama dan orang Melayu setelah UMNO rosak secara total di bawah pimpinan yang terkini dan tidak lagi meletakkan UMNO sebagai wadah perjuangan yang boleh dijulang dan dijunjung oleh orang-orang Melayu. Malah jelas dalam pilihan raya yang lalu, terutama sekali dalam pilihan raya negeri, orang Melayu dan rakyat Malaysia telah menyatakan dengan jelas bahawasanya UMNO dan Barisan Nasional sudah tidak relevan lagi bagi mewakili suara orang Melayu dan umat Islam dalam negara kita. Kita bersyukur kerana orang Melayu dan umat Islam dalam apa juga keadaan tidak mudah tercabut daripada pegangan bahawasanya kita memerlukan satu wadah perjuangan politik
yang tulen, yang istiqamah, yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip yang tertentu, yang tidak tercalar, tidak tercemar oleh dugaan-dugaan kebendaan, pangkat dan sebagainya. Sebaliknya berpegang kukuh kepada hasrat untuk memastikan dalam negara ini penduduk teras, kelompok utama dapat disatukan menjadi suatu force politik di mana kita akhirnya menentukan sendiri nasib dan masa depan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum atau negara hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehinggalah kaum itu sendirilah yang menentukan corak dan hala tuju ataupun merubah apa yang ada pada dirinya. Perjalanan ini akan kekal relevan buat selama-lamanya selagi negara kita ini terwujud sebagai sebuah negara, dan apalagi selagi negara ini mengamalkan proses demokrasi berparlimen, maka masa depan kita adalah ditentukan oleh kita sendiri. Hari ini kita melihat dalam pergolakan politik dunia bagaimana kaum yang pernah berkuasa, bangsa yang pernah memerintah, kelompok yang pernah kuat, yang pernah dijulang, yang pernah memegang tampuk pemerintahan, akhirnya menjadi makanan dan ratahan orang-orang lain yang kemudiannya lebih mampu untuk membina dan menampilkan kekuatan mereka. Maka kita tidak boleh mengandaikan orang Melayu dan orang Islam dalam negara kita akan kekal selama-lamanya berkuasa dan menguasai, melainkan gerakan politik yang berterusan diusahakan oleh, kalau tidak semua, sebahagian daripada kita sebagai suatu tuntutan fardu kifayah yang wajib ke atas kita bagi kita dapat menentukan sendiri corak dan masa depan kita. Dalam soal inilah UMNO telah pun sampai kepada tempoh expiry ataupun tempoh tamat hayatnya kerana pegangan pemimpin-pemimpin UMNO. Saya tidak kata UMNO sahaja. Bila penceramah-penceramah sebut UMNO ataupun orang UMNO, saya masih lagi rasa macam gedebah-gedebah sikit. Oh, Datuk Seri Sanusi dah ada. Kita tidak balah dengan orang UMNO. Dia tidak ada salah. Orang UMNO. UMNO ni dia buruk di kepala. Dia bunuh data. Dia seleheng di pekak toke dia. Apabila dia tidak mempunyai pegangan perjuangan politik yang kokoh kepada pegangan agama, maka inilah yang terjadi bila akhirnya soal kebendaan, soal pangkat, soal diri, soal personality, soal individu diletak di hadapan, tapi perjuangan ummah dikesampingkan. Kebetulan ia terjadi sewaktu saya menjadi sebahagian daripada yang memimpin parti, yang menggerakkan parti, yang mentadbirkan parti. Waktu saya sebagai Setiausaha Agung dan saya anggota Jemaah Menteri. Secara jujur, saya katakan orang-orang UMNO sendiri
tidak senang dengan pimpinan UMNO dan UMNO sekarang. Sebab itu orang UMNO sendiri yang melakukan hijrah. Orang UMNO sendiri yang menolak UMNO. Bukan hanya sekadar Anwar Musa yang meninggalkan UMNO, tapi rata-rata di seluruh negara orang-orang UMNO meninggalkan UMNO kerana hilang kepercayaan kepada parti dan juga kepada pemimpin, dan mereka mengambil jalan mendahulukan matlamat perjuangan dan bukannya soal nak menjaga mana-mana individu, kecuali beberapa kerat pemimpin termasuklah yang di Kemaman ini, kerana orang putih kata you scratch my back, I scratch your back. Mu garu belakang aku tolong garu putih kata punggungmu. Sambil nak badi mengangkat dan menjaga jawatan satu sama lain, maka dia saling sokong menyokong antara pemimpin, walaupun mereka tahu pemimpin itu membawa UMNO ke arah kehancuran. Saya menentang pendirian kepimpinan UMNO apabila kepimpinan UMNO lebih suka untuk bermusuh sesama parti-parti politik Melayu dan Islam, dan secara diam-diam memberikan sokongan kepada parti-parti yang tidak mendukung perjuangan Islam atau perjuangan orang Melayu. Parti-parti berlatar belakangkan sosialis, anggota-anggota kepada sosialis internasional, parti-parti yang mendukung perjuangan-perjuangan sosialisme yang sama sekali menolak perjuangan dan asas-asas yang kita bawa dan junjung melalui Islam. Parti-parti yang bercanggah dengan pendirian orang Melayu dan umat Islam. Sementara kita hendak menobatkan, mengangkat kedudukan Islam, mereka mahu menyokong parti yang membawa dasar sekular, parti yang nak membawa dasar sosialisme, nak mensamaratakan saja semua. Sebenarnya ini adalah parti anai-anai yang cuba untuk meruntuhkan asas pembinaan negara bangsa yang telah meletakkan Islam dan orang Melayu pada satu kedudukan tertentu, serta jaminan kepada orang bukan Melayu kedudukan yang tertentu. Lalu saya dilabel sebagai pro-PAS. Saya dilabel sebagai jurucakap bersatu. Dan saya katakan, saya tidak malu pun. Saya tidak menyesal pro-PAS pada ketika itu, atau baik dengan bersatu pada ketika itu, kerana saya menjunjung berpegang kejap kepada semangat muafakat nasional yang telah dipersetujui, yang sedikit sebanyak telah membantu UMNO bangkit. Sewaktu UMNO jatuh tersungkur, PAS yang datang mengholor tangan. Waktu ayam tak patut, itik tak sudu, UMNO kalah di Putrajaya, PAS yang datang mengholor tangan untuk memberikan nafas dan nyawa kepada UMNO. Tetapi apabila UMNO terasa kuat, dia mahu meludah PAS dan dia mempersendakan, memperkecilkan PAS. Maka saya nampak di sini perjuangan PAS lebih tulen, lebih konsisten, lebih istiqamah, lebih wajar untuk didukung dan disokong oleh orang-orang Melayu dalam negara kita, dan bukan lagi UMNO dan juga Barisan Nasional. Maka apabila saya dibuang, saya ambil pendirian tanpa ada sebarang tekanan. Kerana saya orang perjuangan, dipecat daripada UMNO, tapi tidak boleh memecat diri saya daripada memperjuangkan kepentingan agama, bangsa dan tanah air.
apalagi memperjuangkan kesatuan, penyatuan orang-orang Melayu, yang saya yakin dan berpegang kuat bahawasanya selagi orang Melayu tidak berpecah belah, maka orang Melayu dan umat Islam tidak akan boleh diperkotak-katikkan dalam politik negara kita. Maka oleh kerana UMNO lari daripada tanggungjawab untuk menyatupadukan orang Melayu, UMNO pimpinan Zahid Hamidi tidak mahu memikul usaha meneruskan perjuangan bersama parti-parti orang Melayu, maka tidak ada pilihan yang lain melainkan bagi saya tanpa teragak-agak memilih saf perjuangan PAS untuk meneruskan perjuangan politik saya, walaupun sebagai orang kecil, sekecil mana sekalipun, sebagai ahli biasa, saya reda, saya rela, saya bangga, saya bersyukur, saya diberi ruang untuk terus berjuang melalui parti PAS, dan saya mengabdikan diri saya kepada perjuangan parti PAS mulai daripada tarikh saya diterima sebagai ahli parti PAS. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam cabaran negara di bawah pimpinan sekarang, yang kebetulannya pemimpinnya nama serupa dengan saya, tapi keupayaan tak sama, perangai tak sama, PL tak sama. Yang pastinya lagi tak sampai 30 hari, cukup setahun mandat, sebenarnya bukan mandat, kerajaan ini terbentuk dan nak cukup setahun. Kerajaan ini tidak ada mandat daripada rakyat, terutama sekali pada orang Melayu dan orang Islam. Dalam pilihan raya yang lepas, mandat orang Melayu dan orang Islam adalah untuk menolak parti-parti liberal dan parti-parti sosialis, terutama sekali DAP. Mereka hanya mendapat 38% undi popular. Mereka bukan diberi mandat untuk mentadbir dan memerintah negara. Tetapi kerana politik manipulasi yang telah dilakukan, maka hari ini menjadi kerajaan. Tak apalah, prosesnya dah begitu. Walaupun sebenarnya waktu itu Perikatan Nasional sudah first past the post, berdasar kepada dasar politik negara kita, konsep first past the post. Selepas pilihan raya, PN yang terlebih dahulu melepasi garis 112 wakil rakyat. Tetapi dipecah belahkan, akhirnya terbentuk kerajaan Anwar Ibrahim. Tidak mengapa. Orang tanya saya, setelah cukup 1 hari, apa penilaian saya pada kerajaan? Saya kata berilah peluang lebih sikit. 1 hari ini terlalu pendek untuk nak menilai. Bagi Perdana Menteri benefit of the doubt. Bagi Perdana Menteri the privilege to plan, to organize, to execute the idea. Dah lama tunggu nak jadi Perdana Menteri. Kita ingat adalah touch of gold, adalah sentuhan emas, adalah sentuhan keramat, adalah kepandaian dan kebijaksanaan. Tapi hari ini setelah cukup setahun, 2 kali belanjawan sudah dibentang, dasar ekonomi sudah diperkenalkan, retorik ucapan dah berjela-jela. Jawabnya, Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan kerajaan pimpinannya adalah kerajaan yang ternyata tersangat gagal, segagal-gagalnya. Tak ada satu perkara yang boleh disebut, baik janji untuk menurunkan kos sara hidup, ataupun nak menurunkan harga barang, ataupun nak memperbaiki ekonomi, nak menambah peluang pekerjaan, ataupun nak mengawal inflasi, ataupun nak mengawal hutang negara. Tak ada satu pun indikator sebuah kerajaan yang boleh membawa kejayaan pada negara. Saya tidak dapat bayangkan untuk setahun 2 tahun ke hadapan, kalau prestasi kerajaannya seperti ini, kalau
prestasi menteri-menterinya seperti yang ada sekarang. Dan kalau dasar-dasar yang ada pada hari ini yang cukup membimbangkan, apakah masa depan yang akan diterima oleh rakyat dalam negara kita di bawah pentadbiran kerajaan yang ada ini? Sebut apa saja. Kalau rakyat benci rasuah, tuan-tuan sendiri tengok bagaimana kerajaan ini membuat ugutan untuk membeli, untuk menarik wakil-wakil rakyat dengan menawarkan peruntukan. Kalau nak peruntukan, kena sokong sipulan bersipulan. Kalau tidak rasuah, apakah itu? Ini rasuah yang cuba disogokkan, yang dihalalkan secara terbuka oleh kerajaan. Kalau bercakap tentang soal dasar, kita lihat di saat negara Palestin dan umat Islam diratah, dianiayai, dizalimi, kerajaan macam teragak-agak nak condemn ataupun nak menyebut, menguji, menyokong Hamas, ada was-was, perhimpunan nak takbir sebut Allahu Akbar cuba dilarang, dan bermacam-macam lagi, menandakan kerajaan ini seolah-olah ada sesuatu yang membelenggu pemikiran mereka, ada hesitation, ada macam satu serba salah untuk memberikan dokongan, sokongan secara total terhadap perjuangan rakyat Palestin. Dan ini tergambar daripada ungkapan-ungkapan sebahagian daripada pemimpin-pemimpin mereka dan parti ataupun negara-negara yang sealiran dengan mereka. Negara-negara anggota Sosialis Internasional, negara-negara, ada negara jiran kita dan beberapa buah negara yang secara terang-terangan mendukung perbuatan Israel, kerajaan haram Israel untuk menzalimi rakyat Palestin. Kita sepatutnya berada di saf hadapan, tapi kita dapati negara kita tidak menunjukkan satu leadership dalam peringkat antarabangsa di kalangan negara-negara Islam ketika umat Islam begitu berat menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa di luar daripada nilai-nilai kemanusiaan yang biasa. Nak ambil daripada sudut apa lagi? Malah apabila saya melihat belanjawan yang dibentangkan oleh kerajaan, saya meramalkan belanjawan ini akan membawa kepada ekonomi yang lebih padah. Belanjawan ini bila dilaksanakan, terutamanya timing nak menyusun semula subsidi ekonominya, akan membawa kesan yang besar kepada majoriti rakyat. Kelompok 60% rakyat akan menerima tempias tekanan kenaikan kos sara hidup yang sangat besar mulai pada tahun 2004. Rombakan sistem percukaian juga yang tidak imajinatif. Tidak ada willpower untuk mengubah sistem percukaian yang lemah daripada SST kepada GST yang lebih rendah, tetapi sebaliknya mengenakan cukai-cukai tertentu yang daripada sudut ekonomi akan memberikan implikasi yang besar, di mana kutipan tak seberapa, tapi sumbangan kepada tekanan kos sara hidup yang lebih tinggi akan melonjak. Ini semua tuan-tuan, kita lihat bajet pertama dah selesai 1 tahun. Hasil tak ada, positif tidak ada. Sekarang masuk bajet yang kedua, ianya juga tidak akan membawa sebarang hasil. Maka pilihan raya Kemaman, seperti mana kata Pesuruhjaya, kecil dari segi kawasan, besar dari segi makna. Nak membetulkan politik negara, kita perlu bekerja secara berterusan. Sekurang-kurangnya bergerak ke arah PRU 16. Kalau ada pilihan raya datang di celah-celah sebelum PRU 16, itu anggapkan ianya sebagai peluang bagi rakyat. Peluang bagi kita memperbarui iltizam kita. Peluang bagi kita mengukuhkan saf kerjasama kita. Peluang bagi kita menggerakkan lagi kepahaman rakyat tentang politik negara agar tidak menjadi mangsa kepada politik kelompok kerajaan madani. Dan inilah satu peluang yang besar
di Kemaman ini yang mesti kita gunakan sepenuhnya. Memang betul, pilihan raya ini sepatutnya tidak diperlukan. Kalau dah majoriti berpuluh ribu, kenapa nak cari salah yang samar-samar dan menggunakan peluang itu untuk membuat pilihan raya pada detik dan ketika sudah ada dua pilihan raya. Wakil rakyat sekarang patut tumpu kerja kepada rakyat, bukan menghabiskan wang dan khazanah rakyat dengan mengadakan pilihan raya yang tidak pun mengubah keadaan bilangan kursi. Kerana rakyat masih tetap kekal memberi sokongan kepada PAS, lebih-lebih lagi di Terengganu ini. Tapi itulah UMNO sekarang. UMNO yang sudah menjadi bebal, tidak lagi sensitif kepada hati nurani rakyat. UMNO yang tidak lagi dapat memahami cita rasa rakyat, beri signal kalah kosong kursi di Terengganu, masih tak faham. Presiden nyawa-nyawa ikan, masih tak faham. Rakyat tolak, masih tak faham. Pengurusi perhubungan yang tak pernah kalah di Kijal, Kijal pun jatuh ke tangan kita, masih tak faham. Ini barangkali masuk dalam golongan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha, sampai ke akhir ayat. Yang Tuhan kata tidak aku sediakan neraka jahanam itu melainkan bagi kumpulan manusia-manusia yang jenis ada hati gerah kekong, ada mata boleh tak nampak, ada telinga supaya tak dengar, babe daging lebih pada daging pokok, buat tindakan mengikut perasaan dan hati. Kalau ikut ayat ni, neraka ni adalah untuk orang lagu tu. Kalau kita sebut kita, dia kata kita jom bagi neraka dan syurga. Tidak begitu. Maksudnya UMNO itu pemimpinnya tidak langsung nak berpegang kepada jalur-jalur perjuangan yang telah ditetapkan oleh agama. Maka selaku timbalan Ketua Pengarah Pilihan Raya, saya nak turut ucapkan terima kasih kepada semua jentera di 48 UDM. Dan tadi kami berdua telah diberikan taklimat. Kita merasa syukur, rasa bangga atas kesiapsiagaan jentera daripada Akar Rumbi di Kemaman. Dan kita juga bersyukur adun-adun seluruh Terengganu telah pun turun di semua PDM membantu. Dan rakan-rakan kita seluruh negara daripada negeri-negeri lain juga telah turun membantu. Maka saya sebagai pembantu kepada Dato' Sri Sanusi akan cuba melaksanakan tugas bersama-sama untuk membantu PAS Terengganu dan PAS Kemaman bagi memastikan perjalanan jentera pilihan raya kita berada pada tahap yang paling baik, dan matlamat kita ialah untuk melebarkan lagi dan membesarkan lagi majoriti dengan dokongan rakyat Terengganu, dengan sokongan rakyat Kemaman. Marilah kita memberikan undi secara total kepada calon yang dipilih oleh pimpinan kita bagi mewakili kita di Kemaman ini, insyaAllah. Boleh tak tuan-tuan? InsyaAllah. Jadi dengan kata-kata itu sekali lagi, terima kasih banyak-banyak. Selamat bertugas kepada semua jentera. Dan insyaAllah kita akan meneruskan program-program seperti mana yang telah dirancang di bawah kendalian Yang Amat Berhormat Dato' Sri Sanusi, Panglima kita. Dan insyaAllah formula kemenangan sudah pun berada di tangan kita, insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!